tidak lagi UiTM dia. Dalam jurusan school secretarial science, dan dia juga mempunyai higher certificate dalam bookkeeping. Kerjaya terakhir beliau sebelum beliau meletak jawatan pada tahun 1995 adalah sebagai kerani keuangan di bahagian bajet dan projek di Petronas Finance Department. Yang lebih mengagumkan, pada tahun 1995, Puan Sharifah meletakkan jawatan semata-mata untuk menjaga anak istimewanya, dan sehingga sekarang beliau menumpukan perhatian kepada anak samping menjalankan bisnes berasaskan kesihatan. Tanpa melengah lagi masa, saya menjemput Puan Sharifah untuk berkongsi bagaimana dan mengapa dan bagaimana beliau bermula di Asia. Silakan Puan Sharifah. Okey, terima kasih Tuan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin mengucap ribuan terima kasih pada Puan Fahia kerana telah menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya mengapa saya terjebak dengan Asia Redox Signaling Molecule. Jadi sebenarnya saya ni sebelum Asia, saya memang dah terlibat dalam makanan kesihatan. Sejak saya kata saya resign itulah kerana nak jaga anak istimewa ni. Dia sejak kecil lagi dia dah ada demam panas dan terus ada sawan, dan at the age of 1 year dia dah mula buat fisioterapi. Jadi bila masa tu dia sebenarnya lahir dekat US, lepas tu lepas 3 tahun come back jumpa doktor pakar lah, family. Dia kata kalau nak menjaga anak cerebral palsy spastic ni, kita mesti jaga pemakanan dia. Jadi bila saya jumpa doktor tu, doktor tu dah sebenarnya daripada UKM, tapi dia berhenti jadi doktor di sektor kerajaan dan dia open dia punya own business lah. Jadi bila saya jumpa dia tu, dia tak bagi ubat. Dia bagi pemakanan. Kalau anak demam ke apa, dia kata no ubat. No paracetamol ke apa, dia bagilah benda-benda madu ke, benda-benda lain lah, pemakanan macam royal jelly, vitamin C yang organik. Itu je, daripada situlah maka saya berubahlah, diri saya dan satu keluarga berubah, kena jaga pemakanan. Tak boleh makan gula, kurangkan gula, kurangkan garam, no processed food, biskut ke apa. Dari kecil anak-anak saya ni tidak didedahkan dengan benda tu. All fresh blended fruits. Jadi bila daripada ini nak share pengalaman, dari situlah saya bukan ada medical background ke apa, layman je, saya ialah ibu yang berjaga anak. Jadi ekoran dari itu sampai sekarang, anak saya ni dia masa saya jaga anak-anak semua, dia jarang masuk ke hospital, jarang pergi jumpa doktor. Jadi akibat saya amalkan pemakanan macam tu kan, yang sihat tu, yang tak ada yang organik lah, tak ada kimia. Bila sakit anak saya ni, doktor pesan jangan bagi ubat. Jadi saya kena terpaksa standby. Bila demam je dia ada tiap-tiap 2 hours kena bagi vitamin C. Itulah pengalaman saya lah. Puan Jadi Sharifah, dari saya tanya sikit, yang sejak bila yang Puan, memang sejak tahun 1995 Puan start mengawal ataupun bila sebenarnya tarikh itu? Saya kira anak Puan dah 30 lebih umur dia, kalau ikutkan 29 tahun sejak Puan dekat berhenti. 40 dah kan. Sejak saya umur anak tu mula lagi 4 tahun macam tu. Dia dah mula dah start. Jadi dia memang bila dia memang susah lah nak dapat demam ke sesama ke.
Cuma kadang-kadang 2 tahun sekali ke, tahulah raya kan kita tak boleh nak kontrol. Kena hormat tetamu kalau pergi rumah orang. Jadi bila tak setahun sekali tu dia kadang-kadang dapat juga sesama tu kan kurang daripada silap makan tadi. Itu je lah penjagaan saya sampai sekarang. Kalau saya tak boleh beli makanan dekat luar dan kena masak. Pasal dia taste bud dia dari mula dah low sugar and low salt. Jadi dia taste bud dia reject bila yang manis, yang apa? Yang masin ke apa. Okey, bagaimana Jadi dari biskut. Jadi dari situ saya kerana doktor dah pesan suruh jaga pemakanan dia yang natural and organic. Jadi saya bila Puan Zurani datang share benda something yang kita organik kan, dia pemakanan. Jadi saya memanglah bila Puan Zurani dengan Puan Fahia datang share tu, saya memang tak faham pun, blur. Sehinggalah Fahia ask to join kelas 9 malam dan 7 pagi. Dari situlah saya duk belajar, dengar banyak kali. Dengar sekali lalu. Jadi dalam masa sebulan dah saya ambil keputusan baru saya sign up. Jadi saya sign up dengan package yang pertama lah. 1000 plus. 1090.5. Saya start yang itu. Jadi ekoran memang saya yakin dengan benda ni. Sebelum saya nak cuba kat anak, saya cuba dulu. Bila saya cuba, tengok okey, tak ada apa-apa. Cuma saya ni bekas kena operate 4 kali, mungkin ada krisis sikit bila awal ambil redox signal 5 molekul ni. Krisis tu macam batuk, that's the way yang dia nak keluarkan benda tu kan, yang phlegm ke apa ke, yang kimia-kimia kat dada kita tu kan. Dan semua itu je yang saya mengalami. Lepas tu baru saya mula bagi dekat Siti Khairul Baria. Dia kalau kita tengok history orang yang sakit cerebral palsy spastic ni, dia ada problem stiffness dengan bowel movement. So dari situ saya tengok dalam masa 2 bulan saya tengok dia, nombor 1 dia irregular period dia tu dah tak ni, dia regular jadi balik. Lepas tu saya tengok dia punya bowel movement pun dah okey. And then she's dulu kan dia selalu ni dia macam mood swing lah, kena selalu marah lah, tahu lah orang yang sakit kan tak ni. Tapi sekarang dia dah tak begitu sangat lah. Tak ada lah mood swing tu sangat. Jadi itu yang lagi satu specialnya saya guna luaran Renew 28. Bila saya nak buat exercise pagi-pagi tu saya sapulah dulu. Jadi senang saya nak buat stretching dekat dia. Sebelum dia kayuh basikal elektrik dia kita sapulah tempat mana yang dia rasa tak selesa. Itu yang saya buat pada dia. Tapi sekarang saya cuba increase dose pasal dia macam tak nampak signifikan lagi kan. So saya cubalah increase dosage dia nanti. So untuk diri saya pula bila saya amalkan redox signaling molecule ni, sedar-sedar saya tengok kuku saya cantik. Berkilat-kilat. Saya tak adalah masalah, cuma kita warga emas. Jadi keletihan tu ada kan. Energi tu kurang. So dengan yang ini saya bolehlah energi tu dah okey lah sikit. Kalau dulu bolehlah tidur lewat-lewat sikit ke. Itu je lah yang saya. Jadi lagi saya satu sebagai seorang wanita, rambut kita jadi lebat dahulu. Kalau warga emas ni dia luruh rambut kan. Even saya dengan my daughter ni semua rambut dah tak kurang luruh.
Jadi satu keistimewaan lah kan. Jadi lagi satu, saya suka sangat redox signaling molecule ni. Jadi dari situ saya dah dapat, tapi saya tak pandai nak cerita dengan orang, nak share dengan orang, saya tak pandai lagi. Tapi saya cerita ini elok je, elok try je, itu je. Saya tak perkenalkan adik-beradik dulu, saya kenalkan kepada kawan yang masalah kesihatan yang teruk macam Parkinson, macam. Tapi yang Parkinson tu bila saya share bagi redox, makan redox signaling molecule ni, dia memang energy level dia increase. Kalau depa ni dia cuma Parkinson tu dia kena makan ubat hospital lah untuk apa? Dia punya apa macam dia bergerak-gerak tu kan. Jadi itu saya pun tak tahu lagi, belum lagi nampak perubahan pada yang tu, tapi dari segi energi, dari segi mood dia, boleh dah pergi ikut husband pergi kebun, boleh dah ikut husband pergi bercuti, macam tu. Jadi dari situlah saya mula share dengan orang. Tapi kalau adik-beradik ni saya sikit-sikit saya bagilah, cuba-cuba kat anak-anak pun saya bagi je free, paksa depa suruh makan. Jadi bila saya dah rasa macam selesa dengan ni, saya teringin pula. Memang dulu saya bila buat makanan kesihatan ni, bila saya jadi ejen ya, ni saya minat nak share je. Saya tak minat nak berniaga sangat. Bukan wang tu tidak penting. Wang tu penting, tapi matlamat kita tu nak share je dengan orang. Jadi di situ saya sangat bersyukurlah kerana dengan ada redox signaling molecule ni dapat menambah baikkan diri saya lagi. Makna ada tambahan dan kepada pemakanan kita kan. Jadi kalau dulu daripada kesihatan kita, kalau dulu kita duk makan suplemen tu, suplemen ni macam-macam suplemen. Saya pun pergi mana ada orang sebut new product keluar, saya pergi naik dengan adik-beradik saya pergi kat KL ke mana pergi, bukan untuk pergi nak buat bisnes, untuk tengok macam dia si Full Zaimi selalu kata kita sebagai sebagai dia panggil bahasa dia tu, sebagai ni turis. Saya tengoklah semua makanan kesihatan. Jadi betul. Jadi kan saya sangat teruja. Betul. Betul kan? Jadi saya tengok semua, nak tengok pasal doktor pesan ni, anak saya tak boleh makan kimia-kimia punya ubat ke, paracetamol ke apa, semua tak boleh, antibiotik tak boleh. Jadi dari situlah saya sangat teruja lah dengan sistem, dengan Asia punya company ni, seorang company yang bukan Islam tapi mempunyai satu kejujuran, kerendahan hati. Dia punya dia punya ni sangat teruja bagi saya lah. Bukan Islam tapi mempunyai ciri-ciri akhlak orang Islam. Itu yang saya cari. Sebenarnya saya tak nak masuk dah networking marketing ni because of toxic lah. Susah lah saya nak cakap, saya tak masuk, saya tak join sangat-sangat. Cuma saya masuk je, saya tengok. Saya tak melibatkan diri sangat. Kerana benda-benda ni tak ada kejujuran, tak ada kerendah hati, tak ada kesopanan. Jadi di Asia ni satu company yang best lah. Kita jadi tenang, betul tak? Dan rezeki kita pun jadi berkat, kita bawa unsur-unsur kebaikan dalam tu. Jadi apa lagi yang saya nak share, yang itu jelas setakat ni saya barulah nak mencari Dr. Fuzaimi, cari business partner. So saya adalah cuba-cuba tapi belum dapat lagi grab. Terima kasih. Jadi kan Cik Sharifah, terima kasih. Itu je lah. Okey, terima kasih Pak Sharifah. Yalah,
apa tu semangat yang pengorbanan yang Puan Sharifah buat untuk jaga anak, dan dia menjadi seorang yang ibu yang sangat conscious, health conscious. That's why dia kata dia kadang-kadang dia pergi tu semata-mata dia nak tahu apa yang boleh, yang terbaik untuk dibagi untuk keluarga dia. InsyaAllah. Tak apa Puan Sharifah. Share-share tu dalam bisnes itulah. Kita perniagaan ni bila kita berjaya selesaikan masalah orang, dia datang sendiri duit tu. Yang penting niat kita tak kisahlah untuk berkongsi kebaikan, dan saya setuju juga dengan Puan Yalah Sharifah betul. tu. Berkongsi yang Ethos Academy ataupun yang CEO kita buat, akhlak yang kita berniaga mesti ada kejujuran. Itu yang saya pun sama, berkongsi rasa yang sama. Terima kasih Puan Sharifah.